mak kepada si Pak An ni datang tu dari Negeri Sembilan bersama dengan seorang yang bantu dia buat kita, anak saudara dia. Datang tu, anak ibu datang sembah anak, datang turun tu sampai di Balai Polis Tapak. Yang paling saya sedih, dah lah kita tunggu dekat 1 jam lebih. Bila ibu kita sampai, awak siapa pun tak sapa ibu awak. Awak tak tengok pun mak awak. Awak tak turun pun jumpa mak awak. Sedangkan awak nampak ibu awak di hadapan, awak boleh patah balik. Dan awak biarkan ibu awak dalam keadaan begitu. Jadi itu yang buat saya sedih sangat semalam. Dan akhirnya saya buat keputusan, saya nak balik lah. Sebenarnya kita hari ini tujuan utamanya kita buat satu liputan ataupun satu penjelasan dan juga rumusan berkenaan berkaitan dengan insiden yang berlaku pada semalam lah, yang tular di media sosial yang kita lihat bukan saja di mana-mana media sosial lah, khusus kepada TikTok lah. Sebab itu hari ini apa yang saya nak jelaskan supaya kita kena sedia maklum, kita tak nak masyarakat di luar sana, netizen di luar sana membuat satu hukuman ataupun hentaman kepada sosok individu yang kita sedia maklum, individu yang bernama Pak An tu. Sebenarnya tujuan utama kenapa semalam berlakunya live tu adalah kerana saya melihat video-video yang telah tular di dalam dia punya TikTok, nasi lemak 2.0, 4 pagi. Nasi lemak 4 pagi. Jadi saya lihat benda itu telah menjadi satu perkara yang tidak bagus untuk dijadikan ikutan, kerana saya nampak bagaimana seorang anak memberi hukuman dalam bentuk video di dalam sosial media dan menjadi ikutan oleh khusus kepada orang-orang muda lah. Saya tengok orang-orang muda lah, mungkin rate dalam umur 10 tahun ke 18 tahun mungkin. Ini antara rating yang di mana menjadi medium ataupun fokus anak-anak muda yang mungkin ada masalah hubungan dengan mak bapa, yang ada mungkin masalah dengan parents, masalah dari sudut sikap dan sebagainya antara ibu bapa dan anak. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi perkara yang baik bagi saya. Kita terima aduan ni beberapa hari yang lepas. Saya cerita sedikit, saya cuma nak ringkaskan. Kita terima aduan ni beberapa hari yang lepas. Rupanya insiden yang berlaku kepada ibunya sudah lama. Selisih faham dan sebagainya. Kita sedia maklum, semua orang ada selisih faham, semua orang ada masalah, semua orang ada masalah antara ibu bapa dan anak-anak, anak dan ibu bapa, menantu dan sebagainya. Kita faham, tapi tidaklah sampai begitu agresif. Saya lihat keadaan yang berlaku itu sudah melampau dan kita lihat ini bukan masalah keluarga. Dan maka kita pergi. Bila kita pergi itu kerana saya yang membuatkan saya dan rakan-rakan terkesan adalah bila ialah seorang ibu bila diseret daripada tingkat, saya tak pasti tingkat 1 ke tingkat 2 ke atau tingkat 3 ke bawah, dalam keadaan ibu yang sedang sakit. Jadi itu yang menyebabkan kita begitu marah, keluarga semua yang begitu marah, pasukan-pasukan semua yang begitu marah. Jadi kita pada malam hari kejadian, pada beberapa hari yang lepas, saya telah memaklumkan kepada pegawai saya untuk pergi tengok dan cuba bantu untuk selamatkan, sebab kita difahamkan handphonenya dirampas dan sebagainya lah. Jadi dia dibawa pulang ke rumah dia sendiri. Dia bukannya dibawa pulang kepada rumah orang, rumah dia sendiri. Diseret, bawa balik ke rumah. Jadi kita lihat keadaan itu sebenarnya banyak video-video yang kalau kita nak sebarkan, benda itu akan mendatangkan lebih banyak keaiban. Dan saya nampak jenayah itu semakin berluasa. Jadi sebab itu saya nampak kita cuba untuk berikan pengajaran, berikan kesedaran kepada mereka yang Pak An ni supaya tidak terus melakukan perkara ini. Jadi sebab itu tujuan saya pada pergi pada malam tu, pasukan kita pergi selamatkan ibu dia. Dan ibu dia dengan kerelaan hati, memang ibu dia minta tolong. Memang dia minta tolong, dia takut, dengan ketakutan. Dia menyebut nama saya waktu itu. Dan dia memang nak diselamatkan. Dan ada ahli keluarga mereka yang terdekat. Saya nak bagi tahu, saudara mara dia yang terdekat tolong bukan atas dasar kapasiti kewangan atau bantuan apa, tak ada. Hanya tolong kerana melihat seorang ibu tunggal yang kira dianiaya dan dizalimi. Jadi dia orang tolong.
Jadi kepada Pak An ni, jangan salah faham, duk ingat orang nak pergi ambil harta mak awak buat apa. Saudara mara awak tak ada nak ambil harta mak awaknya. Mereka juga mempunyai harta sendiri, orang juga ada pendapatan sendiri, orang pun ada anak-anak, ada pendapatan dan sebagainya. Tak ada sebab dia nak ni. Cuma dia melihat dengan keadaan kondisi ibu dia tu. Kalau kita lihat, siapa yang mengenali Cik Mas ni dulu sihat, kita tahu badan ni orang kata berisi lah juga. Hari ni kita lihat dengan keadaan kondisi semalam, kurus kering, kaki pun macam hampir nak menampakkan tulang lah, maksudnya tidak kuat lah, kestabilan dia tu dah tak ada. Jadi sebab itu kita bila dia orang selamatkan tu, tujuannya bila saya tengok video-video yang dia buat tentang maki hamun dan sebagainya, akhirnya saya telah buat keputusan untuk berjumpa dan untuk mendamaikan. Sebenarnya tujuan kita pergi tu semua Malaysia, kita pergi untuk mendamaikan antara anak dan ibu. Itu tujuan utama, dan tidak ada perlibatan dengan adik-beradik yang lain, hanya kerana Pak An ni. Sebab itu memang kita mencari Pak An ni untuk berjumpakan dengan ibu dia dan mengakui kesalahan dia untuk diselesaikan. Kalau nak ikutkan, saya boleh je suruh jalankan report. Kalau ikut report ni dia memang kena teruk ni. Sebab apa? Dia seret emak dia, ni jenayah. Seret emak dia, bawa pulang, dan bila sampai ke rumah paksa ibu dia untuk menandatangani satu kontrak pertukaran rumah, tetapi tak dijumpai kontrak itu. Ini satu boleh dikira penculikan dan boleh pergi pada kurungan Seksyen 3. Dan kalau ikutkan mandatory, boleh dikenakan hukuman hayat, maksudnya hukuman seumur hidup. Kalau didapati bersalah, apabila ditangkap, direman, dituduh dan dibicarakan bila didapati bersalah, maka boleh dikenakan hukuman sampai hayat, maksudnya seumur hidup. Jadi benda ini kita tak nak. Kalau 323 ni jenayah, mungkin tampar, tumbuk dan sebagainya, 323 ni. Tapi kalau diseret ni, dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat ni, adalah jenayah yang berat. Jadi sebab tu dia bawa daripada rumah abang dia pukul abang dia bawa abang dia, mak dia, seret bawa turun bawah, masuk dalam kereta, bawa pulang, suruh tanda tangan kontrak. Itu satu jenayah yang berat. Itu macam colik, macam satu pemerasan untuk ibarat macam penukaran, maksudnya tebusan. Maksudnya satu tebusan kiranya macam ambil, bawa dan terima duit. Itu satu tebusan, itu satu jenayah yang sangat berat. Jadi sebab tu benda itu kita tidak mahu pergi begitu jauh. Sebab tu kita pergi pada semalam, alhamdulillah, dengan penyamaran yang kita buat daripada pegawai kita semua, kita berjaya berjumpa. Dan dalam perjumpaan itu lebih kepada kita nak memberi, orang kata counselling ataupun memberi nasihat, memberi kesedaran. Dan dia kalau kita lihat dalam live video semalam, dia bersetuju untuk pulang dan jumpa ibu dia dan minta maaf. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada Farhan, sebenarnya niat ibu kamu tu hanya nak selamatkan kamu. Bayangkanlah kalau kamu ni, dia katakanlah, saya lihat keadaan kondisi ibu dia semalam ketika sampai di balai polis tapak, yang menjadi sedih bagi saya. Setelah dia bersetuju untuk pertemuan, dia tiba-tiba kita suruh dia, kalau kita tengok dalam video live tu, kita suruh dia naik kereta sendiri lah untuk pergi balik ke Negeri Sembilan untuk bertemu dengan ibu dia. Sekali dia telah melarikan diri, dia telah balik ke rumah. Jadi kita pergilah rumah yang di dalam kawasan kawasan masjid. Dan sebab itu bila sampai di situ, kita didapati dia tak nak pula pergi jumpa mak dia. Dia ditahan oleh kakak dia dan juga abang kakak dia lah. Sebenarnya untuk pengetahuan siapa nama kakak dia, saya tak pasti, Yana ke siapa. Kita tak pernah pun nak babitkan awak dalam insiden ni. Kita hanya nak berjumpa dengan adik awak, nak dia bersama dengan kita ikut jumpa dengan ibu dia sendiri, minta maaf, minta ampun, selesai dengan damai, supaya boleh duduk serumah balik. Itu sebenarnya matlamat asalnya. Tapi sebabkan awak tiba-tiba datang tak benarkan adik awak pergi, dan awak sendiri yang turun dalam keadaan pakai baju polis, seluar polis baju seluar polis. Dan kita tahu siapa yang nak merosakkan karier orang. Kita ni di semuanya Malaysia tak mungkin nak merosakkan karier, reputasi ataupun masa depan ataupun kerjaya seseorang. Kita takkan. Jadi sebabkan Allah nak tunjukkan benda tu. Kalau kita lihat semalam tu, Allah yang sendiri
Pada hakikatnya daripada kedai restoran tu kita nak terus pulang, pergi ke Negeri Sembilan, jumpa mak, selesai. Tapi disebabkan bila dia sendiri, kononnya nak pergi ambil kunci kereta, nak bawa kereta, rupanya dia balik rumah. Kita pun tak tahu rumahnya di belakang masjid. Dan rumah tu bukannya kawasan terbuka, maksudnya adalah di bawah kuasa masjid. Maksudnya kita tidak pernah menceroboh. Pasal apa? Memang di dalam kawasan masjid dan kita mau solat Zuhur berjemaah dengan Tok Imam situ, boleh tanya. Jadi bila kita tahu dia tak benarkan adik dia keluar, jadi benda tu jadi rumit dan akhirnya berlakulah pertengkaran dan sebagainya, dan sehinggalah Allah Ta'ala sendiri yang membuka aib-aib masing-masing. Dan sebenarnya kalau ikutkan karier awak takkan terjejas. Sekiranya awak biar jadi awak pergi jumpa dengan mak, apa malu sangat nak jumpa mak, nak minta ampun, nak minta maaf setelah kita pukul setelah kita dah buat jenayah pada ibu kita. Mak kita ni nak terima, punyalah dalam keadaan insiden semalam tu. Saya lihat semalam tidak ada kedamaian. Kita barang tunggu, pihak yang terbabit pun tak nak beri kerjasama, maka penyelesaian tak ada. Akhirnya bila pulang, apa yang saya buat adalah saya minta peguam saya membuat satu draft report berdasarkan fakta terperincian cerita, jalan cerita kes dia. Maka buatlah laporan, pergi ke IPD Port Dickson semalam backup. Bila pergi ke backup, kita pergi ke Teluk Kemang punya balai polis. Jadi insyaAllah akan diusulkan kepada Port Dickson kerana insiden itu berlaku di bawah Port Dickson. Jadi sebab itu kita lihat ini macam ni lah. Saya beritahu lah, sebenarnya ibu dia masih memberi ruang, memberi ruang. Dan saya sendiri pun sebenarnya semalam, kalau lah dia datang jumpa mak dia, saya juga minta kepada netizen dan juga rakan-rakan dalam semua media sosial ini supaya beri kemaafan kepada dia. Dia manusia. Dia manusia, dia mungkin melakukan kesalahan pada hari ini, esok dia dah berubah, dia mungkin menjadi orang yang lebih baik. Mungkin ini semua manusia. Saya pun macam itu, kadang-kadang saya tersilap. Kadang-kadang ada benda yang saya nampak betul di pandangan saya, tapi setelah beberapa tahun saya ke depan, rupanya ada kesilapan yang saya buat, rupanya cara begitu tidak boleh, mungkin terlalu agresif dan sebagainya. Manusia semua melakukan kesilapan. Sebab itu semalam, kalau dia balik saja berjumpa dengan mak dia semalam dengan cara aman, minta maaf, selesai dah masalah. Apa lagi perkara yang lebih baik oleh pihak semua Malaysia melihat seorang ibu dan anaknya bersatu semula. Saya ingin menyedarkan kamu sekali lagi, arwah ayah kamu telah meninggal dunia dan kamu hanya ada satu lagi di sepanjang syurga yang masih ada di bumi, iaitu ibu kamu. Saya mempunyai ibu. Saya rasa saya mempunyai arwah ibu mentua yang telah meninggal dunia. Saya rasa perginya seorang cahaya pemata syurga ni, tidak ada doa yang lebih mulia mengatasi kepada para awliya dan para wali melainkan doa ibu dan ayah kita. Saya harap semua jelas, dan kalau dia kembali dan dia berubah, saya akan buat live sekali lagi untuk kita semua maafkan dia. Kerana dia manusia, dia mungkin ada kesilapan dia mungkin ada kedegilan dia, dan kita semua manusia. Jadi fitrah manusia ini kita balik kepada Allah Ta'ala. Mudah Allah merahmati dan meridai kita. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.